Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok pasal kereta hidrogen. Kereta ni diorang claim tak keluarkan apa-apa pencemaran ikut exhaust tu, hanya keluar air je. Katanya sangat bagus lah untuk alam sekitar dan dikatakan juga bahawa kereta hidrogen ni akan menjadi pencabar utama kepada kereta elektrik. Tapi mengikut pemerhatian saya lah, macam nak pupus pun ya juga teknologi hidrogen ni. Sebab kalau nak ikutkan, sejak dari 2015 lagi dah ada dah kereta yang guna hidrogen ni, iaitu kereta Toyota Mirai. Walau macam mana pun, kereta ni tak dapat sambutan dan ini menunjukkan yang orang ramai masih belum boleh terima lagi kereta hidrogen ni. Tapi tadi kata mesra alam sangat kan? Kalau kata bagus untuk alam sekitar, kenapa tak semua manufacturer invest dalam kereta hidrogen ni sampai nak pupus? Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, kereta hidrogen ni sebenarnya adalah kereta elektrik juga. Cuma cara motor elektrik dalam kereta tu dapat power adalah dari tindak balas hidrogen dengan oksigen. Kalau kereta fully elektrik macam Tesla tu, elektrik motor dia dapat power terus dari bateri. Tujuan asal orang explore teknologi hydrogen fuel cell ni adalah sebab faktor alam sekitar lah. Sebab kereta tu tak akan bebaskan apa-apa ke udara selain daripada air, sebab hidrogen campur oksigen jadi air. Kalau kereta petrol ataupun diesel contohnya, memang obvious lah akan keluar macam-macam dekat asap tu. Contohnya karbon monoksida. Benda ni memang berbahaya untuk alam sekitar dan juga untuk kesihatan manusia. Kalau kereta fully elektrik pula macam Tesla, penghasilan bateri itu sendiri menggunakan sumber kuasa yang banyak dan sampai sekarang orang tak tahu boleh sustain sampai bila. Sebab tu saintis cuba juga explore teknologi hydrogen fuel cell ni. Maknanya kalau kereta tu guna teknologi ni, dalam kereta tu akan ada tangki lah untuk simpan gas hidrogen ni. Dan kalau tangki ni habis, kita pun pergilah stesen dia untuk top up balik hidrogen dalam tangki ni. Dia macam konsep NGV. Kita top up masuk dalam tangki gas. Dan kalau ikutkan, nampak macam boleh dibuat lah kereta hidrogen ni. Cuma punca teknologi ni tak dapat dijual adalah sebab kos yang masih sangat mahal sekarang ni. Ada orang buat estimation yang setiap kereta Mirai yang Toyota jual tu, diorang terpaksa tanggung kerugian dalam $100,000. Kalau kita lah jual barang, lepas tu rugi banyak pula tu, memang taklah kita nak jual benda tu lagi, betul tak? Nak jual mahal-mahal sangat pun bukannya orang nak beli, sebab benda ni bukan supercar. Jadi bila kereta ni gagal, manufacturer lain pun fikir banyak kali lah nak buat ke tidak kereta hidrogen ni. Mungkin setiap company ada R&D pasal kereta hidrogen ni, cuma Toyota je yang terlebih berani siap keluarkan untuk production. Okey, jadi yang pertama, kereta tu memang mahal. Sebab kedua pula, kenapa kereta hidrogen ni tak dapat masuk ke pasaran adalah sebab stesen refill hidrogen ni sangat limited. Sebab apa sangat limited? Sebab nak buat stesen refill hidrogen ni, kos dia berkali-kali ganda berbanding dengan nak buat stesen minyak biasa atau nak buat electric charging station. Jadi kalau stesen nak refill tu tak ada, siapa nak beli kereta tu? Benda ni dia berkait-kait lah antara satu sama lain. Memang untuk teknologi baru, kos akan mahal. Tapi kalau orang terima, lama-lama kos tu akan menurun lah. Tapi kalau kes Toyota Mirai ni, kos tetap mahal sebab orang tak terima dia. Kalau nak bandingkan dengan teknologi bateri, nampak lebih jauh maju ke depan dan kos makin lama makin rendah. Sebagai contoh, company Tesla kan, sekarang dia dah mampu buat Model 3 tu dengan harga $30,000 je. Dah hampir kompetitif dengan model petrol yang biasa dekat pasaran. Satu lagi sebab kenapa kereta hidrogen ni tak diterima bagi saya adalah kerana nak menghasilkan hidrogen tu sendiri bukan sesuatu yang mudah. Proses nak hasilkan hidrogen ni memerlukan tenaga yang sangat banyak, sampaikan orang kira tenaga yang terbuang tu last sekali baik sikit je daripada guna petrol. Memanglah dari kereta tu sendiri tak keluar apa-apa pencemaran, tapi tenaga yang diperlukan untuk dapatkan hidrogen tu sendiri sangat banyak. Dan bila guna tenaga yang banyak ni, mesti ada kesan pada alam sekitar. Jadi kalau nak kata kereta hidrogen ni bersih sangat pun, susah juga sebenarnya. Dan mungkin satu lagi faktor kenapa kereta hidrogen ni pupus adalah timing yang tak tepat lah. Timing teknologi hydrogen fuel cell ni dia bertembung dengan timing kereta fully elektrik. Dan CEO Tesla sendiri, Elon Musk, cakap yang hydrogen fuel cell ni takkan ke mana sebab banyak sangat proses nak kena buat sebelum boleh guna power tu. Now, mungkin kita tak boleh percaya sangat sebab Elon Musk ni dia memang orang yang buat kereta elektrik, jadi mesti dia nak menangkan teknologi elektrik dia tu. Tapi apa yang dia cakap tu make sense juga sebenarnya. Hydrogen tu perlu dihasilkan dulu, lepas tu kena simpan dalam tangki.
Bila nak guna, kena ada proses lain pula. Dan setiap proses ni mesti ada losses yang menyebabkan kereta ni tak efisien. Dan sekarang ni, kereta elektrik ni memang tengah meletup-letup lah populariti dia. Semua manufacturer pun dah ada model kereta elektrik masing-masing sekarang ni. Charging station pun dah banyak dibina, terutamanya dekat negara maju. Dan Tesla sendiri dah invest banyak duit diorang untuk buat supercharging network ni. Sebab diorang tahu kalau tak ada tempat charge, tak ada orang nak beli kereta dia. Nak charge dekat rumah sampai 12 jam baru penuh. Jadi kena ada charging station ni. Kalau kes kereta hidrogen pula, company sebenarnya nak je invest buat kereta tu, tapi tak ada siapa nak invest untuk buat network filling station untuk hidrogen. Tesla pun pattern dia bagi je dekat orang. Katanya supaya semua orang boleh buat kereta elektrik dan improve apa yang patut. So pening lah siapa yang buat kereta hidrogen ni. Kiranya timing dia orang ni memang malang. Satu lagi faktor yang membuatkan teknologi hydrogen fuel cell ni susah nak tembus ke pasaran adalah disebabkan gas hidrogen tu sendiri. Gas hidrogen ni sebenarnya sangat mudah terbakar. Jadi bayangkan kalau anda pakai kereta hidrogen, maknanya dalam kereta anda ada satu tangki yang senang terbakar. Tapi setakat ni tak ada lagi lah kes kereta hidrogen ni terbakar ke, meletup ke. Cuma risiko tu ada. Dan sebab ni juga pengurusan gas hidrogen ni jadi sangat mahal. Contohnya nak bawa gas ni dari tempat production ke stesen nak isi hidrogen tu. Kemudian nak simpan pula dekat stesen tu dan sebagainya. Ini semua benda yang tak ramai orang tahu macam mana nak buat. Kalau minyak petrol dengan diesel tu dia senang juga terbakar, tapi kita dah tahu macam mana nak handle dia. Tapi hidrogen ni belum cukup matang lagi teknologi dia. Tapi walaupun nampak masa depan kereta hidrogen ni agak suram, research dalam bidang hydrogen fuel cell ni sebenarnya sangat rancak sekarang ni. Dan biasanya kalau saintis, diorang ni tak buat research tentang teknologi sekarang ni. Dia akan buat research untuk kegunaan 20-30 tahun akan datang. Jadi mungkinlah satu hari nanti ada orang akan jumpa application yang terbaik untuk hydrogen fuel cell ni. Banyak benda boleh improve sebenarnya, tapi salah satu benda yang akan bagi kesan yang banyak adalah kalau kaedah penghasilan hidrogen tu sendiri dapat ditambah baik supaya guna kurang sikit tenaga tu. Dan benda lain yang boleh improve of course lah cost fuel cell tu sendiri. Kalau ikutkan, kereta elektrik pun dulu struggle juga nak dapat traction sebab sangat mahal. Bila sekarang ni dah murah sikit, barulah market boleh terima. Lepas tu company macam Tesla tu pula wujud untuk accelerate orang ramai guna kereta elektrik, baru boleh berjaya. Mungkin kena ada satu company kereta lain kot yang spesifik buat kereta hidrogen baru boleh berjaya. Korang rasa lah kan ada masa depan tak teknologi kereta hidrogen ni? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.